Ya. Assalamualaikum and hello guys. Macam yang korang boleh baca dalam tajuk video kali ni, hari ni aku nak kongsikan satu pengalaman aku buat baito dekat Jepun, ataupun maksud dia kerja sambilan masa aku masih belajar dulu. Baito yang aku maksudkan ni adalah baito kutip sampah. Dalam bahasa Jepun dia gomi shushu, ataupun aku dengan kawan-kawan aku dekat sini panggil baito sampah je lah, sebab kutip sampah. Jadi baito sampah ni sebenarnya aku rasa agak terkenal dalam kalangan pelajar Malaysia dekat Jepun, ataupun kurang-kurangnya dalam kalangan kenalan aku lah. Dan sebab dalam tajuk pun aku dah tulis berkaitan dengan duit, jadi aku nak bagi tahu lah awal-awal. Antara sebab utama baito ni agak terkenal adalah sebab bayaran dia sangat memuaskan. Jadi macam aku dulu, aku buat baito ni masa tahun 2017. Aku tahun akhir universiti, dan waktu tu sehari kerja dapat bayaran lebih kurang 10,000 yen, ataupun kalau kita tukar ke ringgit lebih kurang 400 ringgit Malaysia. Jadi itulah, kerja sehari dapat 400 ringgit. Waktu tu memang sangat lumayan lah untuk seorang pelajar kan. Macam aku dulu, aku tak buat baito tu banyak sangat sebab aku lebih nak tumpukan perhatian kepada pelajaran. Padahal sebab malas. Aku dulu tak buat banyak sangat baito tu. Lebih kurang sebulan sekali, 2 kali macam tu je. Dan aku cuma sempat buat baito tu beberapa bulan je. Tapi ramai juga kawan aku yang sempat buat baito tu lebih lama, terutamanya masa cuti musim panas. Sebab cuti musim panas dekat Jepun ni agak lama, lebih kurang 6-7 minggu. Jadi kalau pelajar tu buat baito sampah ni banyak kali, sepanjang cuti musim panas tu buat dalam 20 hari, 25 hari, bolehlah kumpul dalam RM8,000, RM10,000 sepanjang cuti musim panas. Itu jumlah yang sangat tinggi lah untuk pelajar. Sebab itulah kita orang dulu rajin sangat buat baito sampah ni. Okey, jadi pasal duit sampai situ je. Sebab hari ni aku bukannya nak cerita pasal duit sangat. Sebab bagi aku apa yang lebih mahal daripada duit tu adalah pengalaman kita masa kecil. Acas ya. Tak gurau je. Tak adalah. Aku rasa sebab aku dulu pun memang suka buat beberapa baito. Sebab aku nak rasalah pengalaman buat baito tu macam mana, buat baito lain macam mana rasa dia. Dan hari ni aku nak kongsi sikit lah pengalaman aku buat baito sampah ni dengan korang. Jadi mula-mula sekali aku nak cerita pasal tempat dulu. Aku dulu duduk dekat Kanagawa, tapi pejabat aku kerja baito sampah tu dekat, kalau tak silap aku, dekat Tamagawa. Tamagawa tu dekat kawasan Tokyo. Jadi agak jauh lah daripada rumah aku. Setiap hari kalau kerja memang aku kena bangun awal pagi. Lebih kurang pukul 5 pagi dah kena bangun. Naik kereta api lebih kurang sejam lebih baru sampai dekat kawasan tu. Dan awal-awal pagi dah kena pergi dekat pejabat tu. Kita kena pakai uniform yang dia dah sediakan lah. Aku sebenarnya ada ambil gambar aku pakai uniform tu dulu, tapi aku cari tak jumpa. Jadi aku ada Google nak tengok pakaian dia macam mana. Jadi kalau tengok gambar-gambar pakcik yang dekat dalam Google ni, kita boleh nampak lah dia pakai baju uniform yang macam seluar dengan baju dia warna biru. Lepas tu dekat sini ada topi. Kasut ni sebenarnya kasut kawat macam tu, yang keras. Aku dulu pun lebih kurang macam ni lah. Tak adalah sebiji, tapi lebih kurang macam ni juga. Ke sebiji lah? Tak kisahlah. Lepas dah pakai uniform yang dia dah sediakan, kita kena pergi dekat satu macam papan pengumuman, papan kenyataan. Jadi dekat situlah dia bahagikan nama kita ikut kumpulan. Satu kumpulan tu ada 3 orang, pemandu lori, pekerja senior selaku ketua kumpulan, dan seorang lagi tu akulah, pekerja sambilan. Jadi bila kita dah tahu kita kumpulan mana, kita kena pergilah jumpa kita punya ketua kumpulan, kita aisatse ataupun kita bertegur sapa. Lepas tu ketua kumpulan ni akan bagi briefing sikit tentang laluan mana yang kita akan lalu, dekat kawasan mana kita akan kutip sampah hari ni dan sebagainya lah. Jadi lepas ketua kumpulan dah bagi briefing, kita turun bawah dekat depan pejabat tu, kita kena taiso. Aku rasa pekerja Malaysia dekat kilang Jepun pun tahu kot yang taiso ni maksud dia kita kena macam bersenam untuk regangkan otot semua. Jadi waktu ni adalah orang yang bersenam ikut cara yang dia dah tetapkan, ada yang buat ikut cara masing-masing, dan ada juga beberapa pakcik-pakcik ni dia main bola dekat depan kawasan tu. Bayangkan pakai uniform kutip sampah semua, pakai kasut yang macam kasut kawat tu, tapi dia orang main timbang bola ramai-ramai. Okay, jadi lepas dah habis taiso, lepas dah habis bersenam, kita pun pergilah dekat lori masing-masing. Lori warna biru macam ni, macam yang korang boleh tengok ni. Walaupun tak adalah sebiji, tapi lebih kurang macam ni lah. Lepas tu kita pergilah dekat kawasan perumahan ataupun mana-mana kawasan yang kita kena kutip sampah dekat situ. Yang ni aku rasa menarik nak tunjuk. Ada satu video ni, dia macam sebiji lah apa yang aku alami dulu. Aku dah tak jumpa dah. Nanti aku cari balik. Kalau tengok video tu, kita kena naik lori tu 3 orang. Memang 3 orang tu dekat depan. Aku selalu tersepit dekat tengah-tengah lah, antara pemandu lori dengan pekerja senior tu. Jadi setiap kali dia orang bersembang 2 orang, aku jadi macam apa dia orang sembang ni. Jadi dekat sini aku nak kongsi sikit beberapa perbezaan yang aku nampak antara kerja kutip sampah dekat Jepun dengan kerja kutip sampah dekat Malaysia. Aku tak pernah lah kutip sampah dekat Malaysia, melalui pemerhatian je lah.
Yang pertama tu, dekat Malaysia biasanya kalau dekat kawasan perumahan, dia ada satu tong sampah besar yang semua orang akan pergi buang sampah dekat situ kan. Lepas tu lori datang, lori angkat tong sampah tu, masukkan sampah dalam tong sampah dalam lori. Tu cara yang aku selalu nampak lah. Tapi masa aku buat baito dekat Jepun kutip sampah ni, dia lain sikit. Kalau kita pergi dekat kawasan perumahan, waktu tu kita orang kena turun daripada lori. Lepas tu kita orang kena berlari-lari anak daripada satu rumah ke satu rumah untuk kutip sampah yang ada depan rumah diorang. Setiap rumah tu ada tong sampah kecil depan rumah diorang. Jadi kita kena kutip satu-satulah buang. Yang tu kalau kawasan perumahan lah. Kalau dekat tepi jalan pun ada. Kalau macam dekat bandar pun kadang-kadang dia ada tempat longgokan sampah yang dekat tepi jalan. Jadi lori tu berhenti tepi jalan, kita kena turun, kita kutip sampah tu satu-satu guna tangan kita buang satu-satu. Yang paling menyeksakan sebenarnya kalau kita pergi dekat satu kawasan macam apartment ataupun flat ke apa, dekat situ kan ada ramai keluarga yang tinggal dekat satu kawasan yang sama. Jadi diorang semua buang sampah dekat tempat yang dah disediakan tu. Jadi biasanya kalau dekat kawasan apartment ni memang sampah dia menggunung tinggi dan kita kena kutip satu-satu guna tangan. Ambil buang, ambil buang, ambil buang. Dan kalau sampah tu berat, sakit jugalah tangan aku, dah lah kecil. Tu pengalaman yang aku rasa seksa jugalah. Bayangkan kita kena berlari, kita kena kutip satu-satu sampah yang menggunung. Tu perbezaan yang pertama. Yang perbezaan kedua pula, sampah dekat sini dia tak terlampau busuk. Dia ada bau, tapi bau dia tu tak terlampau teruk, kita boleh terima lagi lah. Dan sebab dia ada kaitan dengan peraturan untuk buang sampah, sebab nak buang sampah kat sini pun memang sangat tegas. Adalah peraturan dia, kena asingkan, kena basuh dan sebagainya. Kalau aku nak cerita pasal cara buang sampah dekat Jepun ni saja, aku boleh buat video khas untuk tu. Jadi kalau korang berminat nak tahu, korang boleh komen. Kalau ramai yang berminat, mungkin aku boleh buat video pasal tu. Sebab macam atas ni pun ada dia punya peraturan nak buang sampah dekat sini. Aku tampal kat atas tu. Jadi kalau korang nak tahu, silalah komen pasal tu. Jadi perbezaan yang ketiga, lori sampah dekat sini pun sangat bersih. Aku ingat lagi sekali tu aku pernah kutip sampah dekat satu kawasan ni. Ada pakcik tu tegur, "Rumah ga pika-pika ada sini." Wah, berkilatnya lori sampah tu. Macam tu lah lebih kurang. Oh, satu lagi lupa nak cakap. Biasanya kalau kutip sampah dekat perumahan biasa, yang turun daripada lori tu 2 orang je. Pekerja senior dengan pekerja sambilan macam aku. Kita orang kutip satu-satu sampah tu daripada rumah. Lori tu pula akan sentiasa berjalan perlahan-lahan. Kita orang pula kena berlari kejar lori tu untuk buang sampah tu lah kan. Tapi kalau dekat kawasan macam apartment yang aku kata, yang sampah menggunung tinggi tu, biasanya pemandu lori tu pun akan turun daripada lori tolong kita orang. Aku tak tahulah tu penting ke tak, tapi saja nak bagi tahu juga. Jadi bila kita dah kutip sampah, kita dah buang dalam lori. Bila lori tu dah penuh, kita akan naik lori tu pergi dekat kawasan pelupusan sampah kot. Tapi dekat situ kita turun dulu, kita duduk kat kawasan rehat. Pemandu lori je yang akan masuk kosongkan lori dekat situ. Dekat kawasan rehat tu dia ada tandas, ada tempat isap rokok, ada tempat duduk, ada jido hambaiki. Jido hambaiki apa bahasa Inggeris? Vending machine. Jadi biasanya pekerja sini akan belanja lah kita orang minum waktu ni. Okey, jadi bila lori dah penuh, kita naik lori balik. Lepas tu kita ulang lah apa yang kita buat tadi. Biasanya kalau untuk waktu pagi, kita akan buat lebih kurang 3 pusingan. Kita pergi kutip sampah. Bila dah penuh, kita pergi kosongkan. Kita pergi kutip sampah lagi. Penuh lagi, kita pergi kosongkan lagi. Lepas tu kita pergi kutip sampah lagi. Bila dah penuh, kita balik pejabat. 3 pusingan. Jadi bila kita balik ke pejabat, kita ni waktu rehat tengah hari lah. Masa ni kita makan. Dan untuk orang Islam pula kita solat. Sebab dekat situ ada senior aku yang dah pernah kerja situ. Jadi bos dekat situ dah sediakan satu ruang untuk kita orang solat. Jadi lepas dah makan, lepas dah solat, dalam pukul 1 petang ke 2 petang, aku lupa, kita akan sambung kutip sampah balik. Macam pagi tadi juga cerita dia. Tapi kali ni dia lagi pendek lah. Kalau waktu pagi 3 pusingan, kalau waktu petang 2 pusingan. Macam tu je. Okay, jadi bila kita dah habis kutip sampah waktu petang pun, kalau tak silap aku dalam pukul 3 petang, pukul 4 petang macam tu, kita balik ke pejabat, kita rehat je lah sampai waktu bekerja habis. Biasanya dalam pukul 5.30 petang, pukul 5 petang macam tu. Dan waktu ni ikutlah, ada orang tidur, ada orang basuh baju. Yang ni ada satu gambar dulu yang aku ambil lepas aku baru habis kutip sampah. Dekat belakang tu korang boleh tengok ada tempat orang jemur baju. Dekat dalam bangunan tu ada mesin basuh baju semua. Jadi secara ringkasnya tu je lah kot pengalaman aku kerja kutip sampah dekat Jepun. Jadi antara perkara yang aku suka baito sampah dekat Jepun ni, yang pertama macam aku kata tadi lah, bayaran dia sangat lumayan. Yang kedua sebab orang dekat sini dia tak pandang rendah pekerja kutip sampah ni. Waktu aku kerja dulu, setiap kali pergi dekat kawasan perumahan, kalau jumpa pakcik-makcik, dia orang selalulah ucap terima kasih, arigatou gozaimasu. Kadang-kadang ada yang tolong hulurkan sampah untuk memudahkan kerja kita orang. Dan dia orang tak ada bagi pandangan yang sinis ke apa. Okey je semua. Dan satu lagi yang aku suka sebab waktu aku kerja dulu, ada juga beberapa ibu-ibu yang bila nampak pekerja sampah ni bila nampak kita orang yang kutip sampah ni sampai dekat rumah dia orang, ibu-ibu ni panggil anak dia orang keluar rumah untuk ucap terima kasih dekat kita orang. Dan anak-anak dia orang tu kecil-kecil, comel-comel. Bayangkan budak kecil lagi datang keluar arigatou gozaimasu. Jadi rasa macam
Hilanglah juga letih tu walaupun waktu tu panas, kerja agak letih. Jadi bila tengok budak-budak kecil tu datang ucapkan terima kasih dekat abang-abang, pakcik-pakcik datang kutip sampah ni, kita rasa terharulah. Jadi tu mungkin satu pengajaran yang kita boleh ambil untuk tak memandang rendah kerja kutip sampah ni. Kita menghargai dan kita ucapkan terima kasih sebab menjaga kebersihan kawasan kita. Okey, jadi tu je lah kot perkongsian pengalaman aku hari ni. Aku pun tak tahulah yang cerita macam ni menarik ke tak. Cuma aku rasa macam terpanggil nak kongsikan pengalaman ni. Jadi berdasarkan apa yang aku cerita hari ni, korang rasa apa perbezaan antara kerja kutip sampah dekat Jepun dengan apa yang kita ada dekat Malaysia? Jangan lupa kongsikan pandangan korang dalam ruangan komen di bawah. So that's all for today. Thank you for watching. Until next time, may peace be upon you.